dengar suara cikgu, okey? Alright. Hari ni 9.2, peristiwa bersandar dan tak bersandar. Jadi kita tengok macam mana yang dikatakan peristiwa tu adalah peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar. Right. Dua peristiwa A dan B adalah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, dia kata tak mempengaruhi. Masalah dengan cikgu punya ni. Dia kata tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Itu dia. Peristiwa A, peristiwa yang pertama tidak mempengaruhi kejadian peristiwa yang kedua ataupun sebaliknya. Okey, itu kita kata peristiwa yang tak bersandar. Okey, boleh faham ni? Cuba kamu ingat dulu, nanti kita tengok contoh. Dia tak bersandar jika peristiwa A, peristiwa yang pertama kita dah buat. Bila kita buat peristiwa pertama tu dia tak mengganggu peristiwa yang kedua. Itu kita panggil tak bersandar. Okey, contoh kita tengok. Ada satu kotak P mengandungi 5 keping kad. Okey, ada 5 keping kad berlabel huruf ruang. Ada 5. Ada huruf R, U, A and G. Kemudian dia masukkan dalam satu kotak macam ni. Masukkan ada R, ada U, ada A, ada N, ada G dalam ni. Itu kotak-kotak dia. Okey, sekarang cikgu nak adjust sikit, dia tebal sangat. Alright. 2 keping kad dipilih secara rawak. Ambil 2 keping. Ambil 1, kemudian ambil lagi 1. Ada 2 keping kad nak kena keluar. Dia ambil secara rawak dari kotak P satu demi satu tanpa pemulangan. Okey. Tulis kebarang kalian mendapat kad berhuruf konsonan pada kali pertama. Dan kali kedua dalam jadual, dia suruh buat dalam jadual lah. Okey, kali pertama huruf konsonan, kali kedua pun huruf konsonan. Huruf konsonan tahu tak huruf apa? Huruf konsonan tahu tak huruf apa? Cepat. Cuba bagi tahu cikgu, huruf konsonan ni huruf apa? Mendapat huruf konsonan R, N. Okey, good. Tarani kata huruf konsonan R, N dengan G. Kalau huruf lagi satu kita panggil huruf vokal. Okey, sekarang dia hanya nak untuk huruf konsonan sahaja. Dua-dua kali tu huruf konsonan. Okey, kamu tengok dulu peristiwa ni. Satu demi satu tanpa pemulangan Tanpa pemulangan. Maksudnya bila dah keluar yang pertama dah berkurang dalam tu. Betul tak? Kalau kamu keluarkan R dah kurang, yang tinggal dalam tu dah tinggal 4 kad. Okey, itu tanpa pemulangan. Okay, sekarang soalannya tulis kebarang kalian mendapat huruf konsonan. Jadi kalau kita nak senaraikan ruang sampel, okey. Let's say yang pertama kita dapat R. Yang kedua kita boleh dapat R lagi tak? Kita ambil satu dapat R. Yang kedua boleh dapat R lagi tak? Kali kedua. Tak boleh. Okey, good Pelin. Pelin kata tak boleh sebab kita dah keluar R, kita tak pulangkan balik. So mungkin boleh dapat RU, mungkin boleh dapat RA, mungkin boleh dapat RN dan seterusnya lah yang kita belajar hari tu. Baik, semua ada berapa? Semua ada berapa bilangannya? Bilangan sampel kita ni? Ini peristiwa gabungan hari tu kan kita belajar. Semua ada berapa dalam ni? Rasa-rasanya ada berapa? 25? 25 ke 20? Ah, 25 ke 20? RN, kemudian RG. Lepas tu kita akan buat untuk U pula. 20 sebenarnya ada 20. Iaitu 5 darab dengan 4. Kali pertama dalam bekas tu ada 5. Okay, dalam kotak tu kali pertama ada 5 bilangan dia. Bila dah ambil lagi sekali, kali kedua dah tinggal 4. Ambil satu keluar, kali kedua nak ambil tinggal 4. So 5 darab 4, 20. Okay, 5 darab 4 kamu dapat 20. Itu cara kita nak tengok bilangan dia lah. Alright, semua ada 20 Tarani faham. Okay, next kita nak tengok kebarang kalian mendapat huruf konsonan. So huruf konsonan kita cuba senaraikan. Konsonan yang kita boleh dapat. Apa dia? Yang pertama kita boleh dapat R dengan
R dengan N. Konsonan dengan konsonan kan? Okey, yang kedua kita boleh dapat R dengan G. Alright. Yang ketiga kita boleh dapat apa lagi? Konsonan saja. Kalau yang pertama R, yang kedua boleh N, ataupun yang pertama R, yang kedua boleh G, lagi kita boleh dapat lagi. Okey, N, G lagi. Peling kata N dengan G. Yes, lagi. N dengan apa lagi? N dengan kali pertama dapat N, kali kedua mungkin boleh dapat R pula. N, R. Okay, good. Lagi. Kalau kali pertama N, kalau kali pertama G, G, R. Lagi. G, R, G dengan N. Okay, G dengan G tak boleh dapat dua kali. Okay, Tarani Peling, thank you. Good response. Jadi, ini kalau kita dapat yang pertama dan yang kedua tu konsonan. Ada berapa dia? Bilangan konsonan. Ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bagus. So, itu adalah 6. Masalahnya dia tanya kebarangkalian mendapat konsonan pada kali pertama dan kedua. Jadi, kita jawablah berapa kebarangkalian dia. Kebarangkalian dia yang kita ada tadi adalah 6. Daripada semua ada 20. Kebarangkalian ingat lagi ambil bilangan yang kita dapat bahagi bilangan semua. Semua tadi 20. So 6 per 20 kita boleh kecilkan dia bahagi 0.2, 3 per 10. So itu jawapan dia. Baik, sekarang kalau kamu tengok peristiwa ni bersandar ke tak bersandar? Bersandar ke tak bersandar? Sekejap bagi tahu cikgu. Bersandar ke tak bersandar? Yang pertama punya peristiwa mempengaruhi tak yang kedua? Okey. Faham ke tak faham lagi? Okey, cikgu tengok tengok sini. Yang pertama tadi ada 5 kad kan? Kemudian kita ambil 1 kad keluar, kita tak pulang masuk balik. Jadi bila kita tak pulang masuk balik, yang kedua punya kebarangkalian dah tinggal bilangan dia 4. Jadi ini kita panggil bersandar. Peristiwa yang pertama mempengaruhi peristiwa yang kedua. Itu bersandar. Faham? Kalau ambil pulang balik tak berubah apa-apa pun. Okay, dia tak ubah apa-apa. Ini ambil tak pulang, tak masuk balik. Dia dah ubah. Bila dia dah ubah, dalam kotak itu bilangan dah tak sama. Untuk kali pertama dan kali kedua bilangan dah tak sama. Ini peristiwa bersandar. Boleh? Itu adalah peristiwa bersandar. Faham tak ni? Faham? Faham. Okey, kalau dia berubah, dia mengubah. Yang pertama tu mengubah yang kedua. Okey, itu bersandar. Baik, kes yang kedua kamu tengok sama lagi hurufnya ruang. R-U-A-N-G masuk dalam satu kotak. 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak P. Okey, dia ambil 2 keping. Cuba nak ambil warna lain. Okey, ambil 2 keping juga. Dengan pemulangan. Tengok perkataan dia. Dia tulis sana dengan pemulangan. Ada pemulangan. Maksudnya ambil yang pertama, masuk balik. Kacau, baru ambil yang kedua. Maksudnya ada pemulangan. Kad pertama yang dipilih, dicatatkan huruf dan dikembalikan ke dalam kotak sebelum kad kedua dipilih. Tulis kebarangkalian mendapat kad konsonan pada kali pertama dan kedua. Konsonan kali pertama dan konsonan pada kali kedua. Okey, kita cuba buat. Cuba kita senaraikan dia. Okey. Senaraikan untuk konsonan kali pertama, konsonan kali kedua. Konsonan. Okey, apa yang kita mungkin boleh dapat? Kita list balik. Kita boleh dapat R kali pertama. Boleh dapat R tak kali kedua? RN Peling kata. Betul RN? Boleh dapat RR tak? RG Tarani kata. Okey, jawab soalan cikgu sekejap. Boleh dapat tak? R kali pertama, R juga kali kedua. Boleh? Boleh kan? Sebab kita dah pulang balik.
Okey, jadi bagus-bagus Tarani, Peling, ada respon kan? Okey, R kali pertama, R kali kedua. Boleh. Sebab dia masukkan balik pemulangan. Okey, dia pulangkan semula. Okey, kita list lagi. Sikit-sikit je kita list. RU boleh. Tapi kita nak konsonan saja. Okey, kita ambil RN. Lagi mungkin R dengan G. Okey, konsonan dua-dua. Okey, lagi mungkin kita dapat itu kalau R kali pertama. Kalau konsonan yang lain N. Okey, N kali pertama. Boleh dapat kali pertama NN. Okey, NR boleh, NN boleh NR. Betul. Peling kata NN. Okey, good. NG. Okey, lagi. Lagi. Okey, itu kalau N kali pertama. Dah, ini konsonan kali pertama. G pun boleh ambil. Okey, G pula kali pertama. G, R. Okey, Karen Ruben. Okey, good. G, R, G, G. GN boleh tak? Okey, GN, GG. Okey. Jadi semua ni ada berapa? Habis dah kan? Ini kalau kebarangkalian dua-dua konsonan. So ada berapa bilangan dia? Berapa? Ada 9. 3, 6, 9. Okay, good. Jadi ada 9. Kita nak cari kebarangkalian sebab dia kata tulis kebarangkalian mendapat huruf konsonan pada kali pertama dan kali kedua. Kalau nak cari kebarangkalian konsonan kali pertama dan konsonan kali kedua, kita kena dapat bilangan konsonan kali pertama, konsonan kali kedua bahagi dengan bilangan sampel. Okey, bilangan konsonan kali pertama dan konsonan juga kali kedua kita dah tahu 9. Okey, bilangan sampel berapa? Sampel berapa kelas? 9 per berapa? Tadi kali pertama dalam kotak ada berapa? Kali pertama dalam kotak ada berapa? Ada berapa huruf? 5. Okey. Kali kedua dalam kotak ada berapa huruf? Kali kedua. Dalam kotak, kalau kita nak ambil yang kali kedua, dalam kotak ada berapa huruf? Cepat. Kita ambil satu, lepas tu kita pulang balik kan? Kita pulang masuk balik. So ada berapa dalam kotak tu sekarang? Okay, come on, try. 5 Tarani kata. Betul ke orang lain? 5 Karen kata. Betul. Sebab kita ambil satu. Tadi ada 5. Kemudian kita pulangkan balik. Bila kita pulangkan balik, maksudnya dalam tu kembali jadi 5. So ada 5. Jadi bilangan sampel dia darab lah. 5 darab 5. So ada 25. Okay. Per 25. Macam ni lah. Okay, sekarang kita dah tahu bilangan sampel di 25. 9 per 25. Nak cari kebarangkalian, kamu kena kecilkan. Kalau boleh kecilkan. Sekarang boleh pemudahkan lagi tak? 9 dengan 25 boleh lagi? Sifir berapa? Sifir berapa? 9 ni sama ada sifir 3, sifir 9 aja. Dia tak ada sifir lain. 25 dengan 3 boleh ke? 6 darab 3, 24 kan? Boleh ke lagi? Okay, kalau tak boleh, ni dah tak boleh. Kalau dah tak boleh, so biarlah ini jawapan dia. Maksudnya kebarangkalian mendapat konsonan kali pertama. Betul. Tarani tak boleh dah. Karen tak boleh tahu. Konsonan kali pertama, konsonan kali kedua adalah 9 per 25. Baik, sekarang cikgu nak tanya kamu soalan yang seterusnya. Peristiwa ni tadi kita belajar bersandar dengan tak bersandar kan? Okey, bersandar ke tak bersandar? Bersandar ke tak bersandar? Okey, Peling kata tak bersandar. Dah faham ke? Bersandar ke tak bersandar? Okey, ini adalah contoh peristiwa tak bersandar. Sebab bila kita, Karen pun kata tak bersandar. Good. Sebab bila kita ambil kali pertama, kita masukkan balik. So bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua, kebarangkalian dia sama. So bila sama, tak berubah apa-apa pun. Dia tak ubah apa-apa. Jadi ini peristiwa
tak bersandar. Okey, kita tulis sana dia adalah peristiwa tak bersandar kerana, cakap sikit kenapa? Kerana peristiwa pertama yang mula-mula kita ambil huruf tu tidak mempengaruhi peristiwa kedua. Okey, tidak mempengaruhi yang kedua. Peristiwa kedua. Boleh baca ke? Boleh bacakan tulisan cikgu? Okey, siap yang tu. Okey, kes yang seterusnya. Ada soalan tak sampai sini? Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah. Ini nak tengok dia bersandar tak bersandar je. Adalah peristiwa bersandar ataupun tak bersandar. Berikan justifikasi anda, bagi ke alasan dah maksudnya. Okey, kenal pasti dia bersandar ke tak, kemudian bagi tahu sebab apa. Kenapa kamu kata dia bersandar? Kenapa kamu kata dia tak bersandar? Okey, contoh yang pertama, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling, satu keping saja dilambung 2 kali. Maksudnya lambung 2 shilling, ambil 2 shilling lambung, kita lambung dia, kita tengok kali pertama, okey catat. Lambung lagi sekali 2 shilling yang sama, catat. Okey, bersandar ke tak bersandar? Itu saja soalan dia. Dia bukan suruh kira, no, dia tanya kenal pasti sama ada peristiwa bersandar atau tak bersandar. Itu saja soalan dia. Baik, jawapannya apa? Bersandar tak? Bila kita ambil 2 shilling, kali pertama kita catat, katakan kita dapat bunga, kita dapat gambar. Okey, kemudian kita tulis, bila kita dah dapat gambar, adakah kali kedua kita boleh dapat gambar juga? Boleh dapat gambar juga tak? Kita lambung shilling yang sama, boleh dapat gambar lagi tak? Shilling yang sama. Hilang ke gambar pada shilling tu? Cuba fikir betul-betul. Ada 2 shilling. Kita ada shilling, kemudian kita lambung. Kali pertama, katakan kita dapat gambar. Mana cikgu shilling ni? Katakan cikgu lambung, kali pertama cikgu dapat gambar. Alright, dapat gambar. Cikgu pun tulis, ambil, catat, tulis. Kemudian lambung lagi kali kedua. Tengok, cikgu boleh dapat gambar lagi tak? Boleh kan? Tak hilang pun gambar kat situ. Nampak? Gambar kat situ tak hilang pun. So boleh dapat gambar kali pertama, boleh dapat gambar kali kedua, tak hilang. So ini peristiwa bersandar ke tak bersandar? Dia mempengaruhi tak? Okay, betul, dia boleh dapat 2 kali, tak ada masalah. So bersandar ke tak bersandar? Soalan itu je. Kali pertama, kali kedua. Kali pertama ada gambar, ada angka. Kali kedua pun ada gambar, ada angka pada shilling tu. So dia mempengaruhi tak? Dia adalah peristiwa tak bersandar. Okey, kena faham? Karen faham dah kan? Okey, Pelin pun dah faham tu. Peristiwa tak bersandar. Okey, kenapa kita kata dia tak bersandar? Sebab yang tadilah ayat tadi tu, ayat yang cikgu bagi sebelum ni. Peristiwa tak bersandar kerana peristiwa pertama tidak mempengaruhi peristiwa kedua. Itu jawapannya ayat dia. Dia kata justifikasi ataupun kamu cakap ini. Kali pertama ada gambar angka, kali kedua pun ada gambar angka. Tak bersandar. Faham? Okey. Alasan dia sebab peristiwa pertama tidak mempengaruhi peristiwa kedua. Talinlah ayat tu. Okey. Peristiwa pertama tidak mempengaruhi peristiwa kedua. Kalau dapat gambar, boleh dapat gambar lagi yang kali kedua. Tak ada masalah. Itu kita kata tak bersandar. Tidak mempengaruhi peristiwa kedua. Okey, cuba tengok B. Cuba tengok B.
mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor dalam lambungan dadu adil. Okey, sekarang kita ada shilling. Yang pertama kita ada shilling. Yang kedua kita ada dadu. Okey. Jadi kali pertama kita dapat angka, dia kata, fahamkan ayat dia, jangan terpening-pening dengan ayat dia. Angka kita dapat daripada shilling dan nombor 4 daripada lambungan dadu adil. Okey, soalan dia, peristiwa ni bersandar ke tak? Itu saja. Bersandar ke tak bersandar? Ini yang pertama shilling. Let's say kita dapat angka. Dalam shilling ada angka, ada gambar. Okay. Kita ambil yang pertama daripada shilling. Yang kedua kita ambil daripada dadu. So dia kacau tak? Dia ganggu tak? Dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Tak dadu. So dia mengubah tak? Tak, pandai pun. Okay, dia tak ganggu pun. Ambil yang pertama, tak ganggu yang kedua. Shilling ada 2, dadu tak. Kalau kita dapat angka, sini boleh dapat apa-apa daripada 1 sampai 6. So dia tak ganggu. Okay, tak mempengaruhi. So bersandar ke tak bersandar? Tidak mempengaruhi macam tadi. Tak bersandar. Soalan tanya itu je. Okay, kita jawab dia tak bersandar. Alasan ayat yang sama dengan di atas. Okay, tak bersandar kerana ayat atas ini dia. Salin balik. Boleh? Faham kan? Okay, cikgu teruskan lagi. Dah faham. Kenal pasti sama ada ni peristiwa bersandar ataupun tak bersandar. Soalan yang sama. Okay, dia suruh kamu tengok sini. Dia adalah bersandar ke tak bersandar? Alright ni. Bersandar atau tak bersandar. Okay, sekarang kita tengok soalan C. Okay, soalan C, mendapat 2 batang pen yang sama berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu. Okay, kena faham cerita dia. Okay, kena faham baik-baik cerita dia. 2 batang pen yang sama berwarna sama apabila dikeluarkan satu demi satu daripada 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan. Alright. Kamu kenal pasti dia bersandar ke tak bersandar? Okay, semua kali pertama ada berapa batang pen? Kamu cerita kat cikgu. Kali pertama ada berapa batang pen? Is that 3? Bekas yang mengandung 3 batang pen berwarna merah dan 2 batang pen berwarna biru. Baca tu. 3 batang pen berwarna merah dan 2 batang pen berwarna biru. So dalam bekas pen tu ada berapa? Alright, Karen. 5 kan? Tarani. Ada 5. So ada 5 batang pen. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 3 tu merah. 2 tu biru. So yang kali pertama ada 5 batang. Kali kedua ada berapa batang? Sebab dia ambil, baca ni ayat ni. Tanpa pemulangan. Kali kedua tinggal berapa batang? Senang aja kita nak tahu bersandar ke tak. Ambil yang pertama, pulang balik tak dalam bekas tu? Tanpa pemulangan kan? Tak pulang balik. So kali kedua bila kita nak ambil dah tinggal berapa dalam tu? Dah tinggal berapa? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi tak? Ada 5 lagi? Tak, sebab kita dah ambil 1 keluar. Pandai pun. Dah tak boleh jadi 5 dah. Okay, kita dah ambil 1 keluar. Jadi tinggal 4 saja. Untuk kali kedua dah tinggal 4. So, yang pertama ni mempengaruhi yang kedua tak? Peristiwa pertama mempengaruhi tak peristiwa kedua? Ada? Ya, betul Tarani. So, bila ada, ini bersandar ke tak bersandar? Ini adalah peristiwa bersandar. Cikgu rasa kamu dah faham. Cikgu rasa ramai dah faham. Okey, kita tengok satu lagi.
mendapat dua kepingkat berwarna kad yang berhuruf sama. Dia kata berhuruf sama. Oh, huruf sama ni macam mana? Macam mana yang dikatakan sama? Okey. Maksudnya kalau B kali pertama, B lah kali kedua. Berhuruf sama apabila dua kepingkat dipilih secara rawak daripada huruf baik. Okey, tak apa, biar ayat ni. Ambil dua ambil dua. Satu demi satu dengan pemulangan. Itu yang kita cari. Tanpa pemulangan ke dengan pemulangan? Bila kita dah tahu ada pemulangan ke tak, kita tahulah bersandar ke tak. Right, sekarang bersandar ke tak? Yang pertama mengganggu yang kedua tak? Yang pertama kita ada berapa huruf? Kita ada 4 kan? Kita nak ambil 2. Ambil yang pertama, kemudian kita pulang balik. Dia kata dengan pemulangan. Pulang balik, ambil kali kedua pula. Okay. So kali pertama ada berapa? Daripada B, A, I, K. Okay, 4. Pandai. Kali kedua ada berapa? Kali kedua? 4 juga. Okay, good Peling. Good Tarani. So ini bersandar ke tak bersandar? Daripada balik. Balik dah semua. Oh. Bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Okay, cikgu rasa kamu dah faham tu. Bagus. Alright, tak bersandar. Pandai. Okay kan? Kamu ni, kalau boleh bercakap lah. Penat cikgu nak tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Tengok kamu teks. Bersuara lagi senang. Okay, ada soalan sampai sini? Okay, sekarang kita nak tengok kebarangkalian. Kebarangkalian persilangan dua peristiwa. Persilangan maksudnya peristiwa A, contoh dia, dan peristiwa B. Dan bersilang persilangan ni kita guna dan. A dan B tak bersandar adalah sama dengan hasil darab. Ini untuk kes yang tak bersandar saja. Dia sama dengan hasil darab kedua-dua peristiwa itu. Tak bersandar. Dan untuk tak bersandar saja. Jadi kita ada ini. Peristiwa A dan B sama dengan peristiwa A, persilangan B sama dengan peristiwa A, darab peristiwa B. Kebarangkalian peristiwa B. Kita nak cari ni. Okay, formula dia itu. Untuk kes tak bersandar. Tak bersandar maksudnya yang pertama tak mempengaruhi yang kedua. So kita boleh ambil dan darab baca. Ambil peristiwa A, kebarangkalian dia berapa. Ambil peristiwa B, kebarangkalian dia berapa, darabkan saja. Okay, untuk kes P, A dan B. P kebarangkalian. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana nak mencari kebarangkalian bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar ni. Okay, ini jawapannya tak apalah, kita tengok dulu soalan. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan 3, 5, 7 dan 9. Kemudian ada lagi satu huruf X, Y dan Z sini. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak A dan kotak B. Ambil satu daripada kotak A dan satu daripada kotak B. Maksudnya ambil dua lah, satu A, satu B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9. Faktor bagi 9 dan huruf Z. Okey, perkataan yang penting kat situ adalah dan. Kamu nampak dan Dan tadi, kalau dan tadi adalah persilangan. Simbol dia persilangan. Okey, jadi soalan dia tanya kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan Z. Okey, faktor 9 dan Z. Huruf Z. Kali pertama dapat faktor bagi 9, kali kedua dapat huruf Z. Jadi ini kamu kenal pasti dulu. Bersandar ke tak bersandar? Bersandar ke tak bersandar? Kali pertama kamu ambil di sini, ada 4. Kali kedua kamu ambil kotak yang berlainan, huruf yang berlainan, ada 3. So bersandar ke tak bersandar? Yang pertama kamu ambil tu, ganggu tak yang kedua? Okey, tak bersandar, Pelin jawab. Okey, bagus. Ini tak bersandar. Kalau dia tak bersandar, kita boleh buat kebarangkalian untuk dapat 9 tadi, kirakan. Darabkan saja dengan kebarangkalian untuk dapat Z. Senang aja tadi kan. Nota di atas tadi, mana dia tadi? Ni nota ni. Kalau dan dia tak bersandar, kita terus ambil kebarangkalian yang pertama, darabkan dengan kebarangkalian yang kedua. Okey.
Apakah kebarangkalian kamu dapat 9 daripada ni yang pertama ni? Ada berapa 9 kat situ? Ada berapa 9 bahagi ada berapa semua? 9 ada berapa kali kat situ? Oh, ni faktor bahagi 9. Okey, faktor bagi 9 ada berapa kat situ? Tahu tak faktor bagi 9 tu apa? Faktor bagi 9 maksudnya 9 boleh bahagi dengan nombor-nombor tu. Ada 2. 3. 9 boleh bahagi 3. 9 boleh bahagi 9. So faktor bagi 9 ada 2 kat situ. 3 dan 9. Boleh bahagi dengan 9. 9 boleh bahagi 3, 9 boleh bahagi 9. So faktor bagi 9 ada 2. Daripada semua dalam kotak pertama ni berapa huruf? Ada berapa nombor? Ada 4. So 2/4 lah. Itu kebarangkalian dia mendapat faktor bagi 9. Ada 2 faktor bagi 9, ada 4 semuanya. So 2/4 dah. Darab dengan kebarangkalian untuk dapat Z. Okey, ada berapa Z kat sini? Ada berapa Z? Ada 1 X, ada 1 Y, ada 1 Z kan? Okey. Nak dapat Z sahaja. Nak dapat Z sahaja. Z ada berapa? Z ada 1. Okey, daripada semua ada 3 tadi Pelin dah jawab tu. Okey. Barangkalian nak dapat Z, Z ada 1, daripada semuanya ada 3 kat sini, so 1/3. Jadi kita darab aje lah. Okey, ni boleh kecilkan dulu. 1 darab 2, 2 darab 2, 4. Okey, kemudian dah tak boleh kecilkan. Atas darab atas, 1 darab 1 is 1. 2 bawah dengan 3 bawah, 2 darab 3, 6. Faham ke tak? Okey. Baik, inilah jawapan dia. Kalau peristiwa tak bersandar, kamu boleh buat macam ni. Ataupun satu lagi kaedah, kamu tengok kaedah alternatif yang sebelah kanan cikgu ni. Okey, kita senaraikan dulu macam kita buat yang sebelum ni. Okey, kalau kita nak dapat faktor bagi 9, mungkin kita dapat 3 dengan Z ataupun 9 dengan Z. Ada 2 kan kat situ. Jadi, boleh ke? Boleh? Cikgu tinggalkan situ. Ada soalan tak? Boleh. Okey, kita tengok yang ni. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. Okey, baca soalan baik-baik. Kebarangkalian ni nak kena baca soalan tu je. Okey, kena baca soalan betul-betul sebab ayat dia panjang. Ya tak apa, kita tengok dia kata 8 biji guli hijau, 8 dan sebiji guli merah dalam beg tu. Ini dia gambar. Ni beg ada 8 hijau dan 1 merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut, satu demi satu tanpa pengulangan. Bila baca soalan, cari perkataan ni. Dia pulang balik ke tak pulang balik? Sebab ini nak tentukan bersandar ke tak bersandar. Okey, warna guli dicatat. Wakilkan situasi dengan gambar rajah pokok. Okey, soalan cikgu, bersandar ke tak bersandar? Peristiwa ni bersandar ke tak? Abang, hafal. Bersandar ke tak? Ambil yang pertama, tak pulang balik, ambil yang kedua. Okey. Kali pertama ada berapa? Kali pertama dengan kali kedua. Kali pertama ada berapa biji guli? Buat macam ni. Kalau tak faham bersandar ke tak bersandar, buat macam ni. Kali pertama ada berapa biji guli ni dalam ni? Cepat respon, cepat. Ada 9. 9. Betul, ada 9. 8 hijau, 1 merah. 9. Okey, good Tarani. Kali pertama ada 9. Kali kedua ada berapa? Nak ambil kali kedua ada berapa? Peling tu soalan tadi ke soalan baru? 9 tu yang tadi ke yang kedua? Okey, kali kedua sekarang cikgu tanya. Tengok perkataan dia. Tanpa pengulangan. Tanpa tu maksudnya tak pulang balik. Ada Yang Zen. Hai Yang Zen. Okey, tanpa pengulangan. So, kali kedua
ada 8. Sebab kita ambil tadi 1, Tarani bagus. Ada 8 kan Tarani. Ambil 1 kita tak pulang balik. So daripada 9 sudah tinggal 8. Okey, faham? So ini bersandar ke tak bersandar? Bersandar ke tak bersandar? Cepat. Yang pertama mempengaruhi yang kedua tak? Yes, dia ada mempengaruhi sebab bilangan dalam sudah tak sama. So ini adalah bersandar. Kalau bersandar kita tak boleh guna macam tadi P, A dan B. Ini tak boleh dah, kita tak boleh guna ini. P, A darab P, B. So ini tak boleh sebab ini untuk tak bersandar sahaja. Tak bersandar sahaja. Jadi ini kita kena hati-hati sebab dia ada berubah sedikit. Boleh guna tapi ada keadaan dia. Baik, sekarang kita jawab soalan dia dulu. Sorry sekejap. Okay. Now kita cuba soalan ni. Soalan yang pertama, wakilkan situasi dengan gambar rajah pokok. Dia nak buat gambar rajah pokok pula. Okay, gambar rajah pokok macam mana, ingat tak? Gambar rajah pokok ingat macam mana? Cikgu punya ni dah hang pula dah. Gambar rajah pokok. Maksudnya dia kata 2 biji guli dia ambil tanpa pemulangan, warna guli dicatat. So kita ada guli hijau dengan guli merah. Okey, gambar rajah pokok kita ambil untuk kali pertama, kemudian kita ambil cabutan untuk kali yang kedua. Untuk kali yang pertama mungkin kita dapat merah, mungkin kita dapat hijau. Betul tak? Okey. Untuk kali pertama ini, kebarangkalian kita dapat merah berapa? Kali pertama sahaja. Pertama sahaja, okey? Ini, cikgu sedang buat yang ini. Kali pertama sahaja. Kebarangkalian kita dapat merah. Ada berapa merah dalam tu? Ada berapa merah? 1. Okey. So, kalau 1 je merah, 1 daripada berapa? Kali pertama ada berapa dalam tu? 1 daripada 9. Okey, good. 1 daripada 9. Itu kebarangkalian dapat merah. Itu kalau dapat merah. Kalau kita dapat hijau, berapa kebarangkalian dia? Okey, kamu kena check. Ada berapa hijau dalam ni? 8. Okey, bagus. 8 daripada berapa? Semua ada berapa? Kali pertama tadi? 9. Okey, 8 daripada 9. Pandai. Okey, itu kali pertama. Sekarang kita sambung. Kalau kali pertama tadi kita dapat merah, kali kedua tanpa pemulangan, kita boleh dapat merah lagi tak? Boleh dapat merah lagi tak? Kita dah dapat merah kali pertama. Kemudian kita tak pulangkan balik. Kita boleh dapat merah lagi tak? Tak boleh dah. Okey, maksudnya dah 0/9. Tapi boleh dapat hijau tak? Okey, hijau ada berapa? Okey, hijau boleh. Bukan 0/9, dah 0/8. Hijau ada berapa sekarang? Tadi kali pertama dapat merah. So hijau kat dalam tu ada berapa lagi? Untuk kali kedua sekarang? Okey. Tengok baik-baik cerita dia, kena perhatikan cerita dia baik-baik. Cuba guna yang ni jugalah. Kali pertama dengan ni kali pertama dapat merah. So kali kedua merah dah tak ada, merah ada 1 je. Hijau ada berapa lagi dalam tu? Hijau sudah ambil ke belum tadi? Kali pertama tadi kita dapat merah. Kita belum ambil hijau. So, kalau kita belum ambil hijau, untuk yang kedua ini hijau ada berapa? Hijau ada berapa?
8. Okey, ada 8 lagi dalam tu sebab tadi kita dapat merah ni. So ada 8 lagi dalam tu. That means kebarangkalian dapat hijau adalah 8. Daripada semua dalam itu sekarang ada 8 sebab tadi kita dah ambil merah keluar. Tak masuk balik. So daripada 9 tinggal 8. Okey, that's it. Yang pertama. Okey, sekarang kita sambung. Yang bawah ini. Kamu follow cikgu baik-baik. Kalau kali pertama ini kita dapat hijau. Kali kedua kita boleh dapat merah tak? Kita boleh dapat hijau sebab hijau ada banyak. Okey, merah boleh dapat tak? Cepat-cepat. Hijau boleh dapat tak? Boleh, kita dapat hijau, kita boleh dapat hijau, kita boleh dapat merah. Sebab merah belum ambil kan? Tadi first dapat hijau. Tengok cabang ini aja. Ini, first kita dapat hijau, so masih ada merah. Merah di dalam ada lagi 1 biji. Daripada sekarang dalam itu ada berapa? Dalam kotak itu ada berapa? Kita dah ambil 1 keluar, ingat? Tadi kita sudah ambil keluar, tak pulang balik, kita dapat hijau, kita pegang. So dalam itu ada berapa? Peling, 9 lagi ke peling? Ini, untuk dapat kebarangkalian dapat merah. 8. Merah ada 1, dalam sana tinggal 8, so 1/8. Okay, good peling. Untuk dapat hijau, tadi sudah ambil 1 hijau keluar, tak ada pulang balik. So dalam itu sudah tinggal berapa hijau? First hijau, second pun hijau. Dalam itu sudah tinggal berapa? 7. Tadi 8 hijau, sudah ambil 1, dalam tinggal 7. 7 per 7 ke 7/8? Kena hati-hati. Baru ambil 1, ini kali pertama. Okay? Ini kali kedua. 7/8. Confused kan? Okay, ini baru ambil 1 kali. Sini, ini kali kedua. Maksudnya bila kita ambil bawah, bukan kita kira atas sudah ambil, no. Ini jika ini H, ini M. Jika ini kali kedua H, ini H. Baik, sekarang kita boleh terus jawab. Inilah gambar raja pokok kita. Itulah dia gambar raja pokok. Kali pertama, kali kedua. Baik, sekarang hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Dia mau guli kedua berwarna merah. Baik, kamu bila sudah siap, kamu boleh tulis apa yang kamu boleh dapat di sini. Okey, ini kita dapat yang pertama merah, yang kedua merah, kosong. Tak boleh kan? Sebab merah ada 1 saja. Okey, yang ini kita dapat yang pertama merah, yang kedua hijau. Ini kita dapat yang pertama hijau, yang kedua merah. Tengok cabang. Tengok ranting dia. Hijau, merah. Kemudian yang bawah ini hijau, hijau. Hijau, hijau. Ini output kita lah. Bilangan sampel kita ada 4. Sorry. Ini output kita yang kita nampak. Kamu boleh kira kebarangkalian nanti. Mendapat guli berwarna merah. Guli kedua berwarna merah. So kat sinilah dia. Kan? Guli pertama hijau, guli kedua berwarna merah. Nampak tak? Untuk ini, guli pertama merah, kedua merah tak boleh jadi. Yang ini, pertama merah, kedua hijau. Yang ini, pertama hijau, kedua merah. Yang ini, yang last kali tu pertama hijau, yang kedua pun hijau. Soalan dia, hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Yang kedua sahaja. So, untuk soalan yang pertama itu, kita kira ini sajalah kebarangkalian dia kita ambil, kita darab aja. 8/9 darab dengan 1/8. Sebab dahan pertama 8/9, kemudian sambung kepada hijau dan merah 1/8. Boleh ke? Kebarangkalian mendapat hijau, merah adalah sama dengan 8/9 dahan dia untuk yang pertama, kemudian ranting dia hijau dan merah. Ambil laluan ini, hijau, merah darab 1/8. Okey, so apa jawapan tu? 8 dengan 8 boleh potong 1/9. Okey tak? Faham tak? Buat gambar raja pokok, terus darab aja ranting dia. Ranting, darab, ranting. Ada soalan? Ada soalan ke? Faham, okey.
Sekarang kita tengok ni, mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Dua-dua warna hijau. So yang mana satu ranting dahan dia? Hijau dan hijau. Inilah dia. Hijau dan hijau. Yang pertama hijau, yang kedua hijau. Okey, berapa jawapan dia? Kebarangkalian yang pertama hijau, yang kedua pun hijau. Ambil dia punya dahan, cabang dia hijau yang pertama. Kemudian hijau yang kedua. Ambil ranting dia kat situ. Peling. Jangan ambil satu saja peling. Ambil daripada asal dia. Dahan dia dulu. So tadi ni 8/9. Darab. Sini. Kena ambil ni dua-dua. Nampak juga tanda dua-dua. 7/8. Okey. So 8 boleh potong. Tinggal 7/9. Macam inilah kita buat soalan ni. Okey, betul Tarani. Very good. Siapa tak faham bagi tahu cikgu. Cikgu takut nak banyak-banyak sangat ni. Nanti kamu pening banyak-banyak sangat. Boleh setakat ni? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okey, sebelum kita berhenti, cikgu tengok satu contoh dulu. Okey, ni. Bilangan ahli persatuan sains dan matematik. Okey, tengok baik-baik. Bila bagi soalan jadual, kamu cuba tengok baik-baik dulu. Untuk sesi pagi, perempuan 146, lelaki 124 orang sesi pagi. Untuk sesi petang, perempuan 82 orang, lelaki 96 orang. Okey, bilangan ahli persatuan. 2 orang dipilih secara rawak. Ambil 2 orang daripada semua mereka ni. Ambil 2 orang. Okey, baca soalan dia baik-baik. Bila dapat soalan, baca je baik-baik soalan dia. Dia kata 2 orang dipilih secara rawak, ambil 2. Daripada ahli lelaki. Itu dia. Dia nak lelaki saja. Hitung kebarangkalian kedua-dua orang yang dipilih ialah murid sesi pagi. Dua-duanya murid sesi pagi. Okey, daripada lelaki saja. Maksudnya kita tengok ini saja. So lelaki ada pagi, ada petang. Okey, sekarang dia minta daripada ahli lelaki saja. So total lelaki ada berapa orang? Lelaki ada berapa orang? 124 tambah 96. Berapa? 220. Okey, semua ada 220 bilangan lelaki. Okey. Dia nak pilih 2 orang lelaki. Jadi ini peristiwa bersandar ke tak bersandar? Ambil lelaki kali pertama. Kemudian dipulangkan balik tak lelaki tu? Dia nak ambil 2 orang kan? So maksudnya dia ambil keluar saja, tak pulangkan balik. Jadi ini peristiwa tak bersandar. Kali pertama dia nak soalan dia minta cari untuk kali pertama lelaki. Kali pertama lelaki, daripada lelaki saja kali pertama dapat sesi pagi, kali kedua pun dapat sesi pagi. Okey, faham cerita dia? Kali pertama dapat sesi pagi lelaki, kali kedua pun dapat sesi pagi lelaki juga. Okey, pagi dan kali kedua pun dapat sesi pagi lelaki. Tengok lelaki saja. Sesi pagi lelaki untuk kali pertama, berapa kebarangkalian kita ada? Ada berapa sesi pagi punya? Untuk kali pertama. Berapa orang? Tengok sesi pagi 124 orang kan? 124 orang. Untuk pelajar yang pertama kita nak ambil ni kebarangkalian dia. Daripada semua 220 lelaki. Ini kebarangkalian kita dapat seorang lelaki daripada sesi pagi. Lelaki saja
Okey, untuk yang kedua. Untuk yang kedua pula. Kita nak dapatkan lelaki sesi pagi juga. Okey, tadi kita dah dapat seorang kan? Dah tarik keluar seorang. So dalam tu tinggal berapa orang sesi pagi? 1, 2, 3. Okey, bagus Tarani. 123 orang sebab tadi sudah ambil seorang. Bilangan semua sekarang tinggal berapa? 219. Okey, bagus. 219 saja tinggal. Jadi sekarang kita darab lah. Ambil kalkulator darab. Dan dia nak jawapan 4 angka berhenti. Okey, ambil kalkulator tekan. Perpuluhan jawapan dia. 124 per 220 darab 123 per 219 berapa? Cepat. Jangan lambat sangat, dah dekat pukul 12 dah. Dah pukul 12 dah. Okey, go. Berapa? Ambil kalkulator saja. 0.3165. 0.3165. Okey. 4 angka berarti. Okey, good. Soalan yang kedua. Okey, soalan B. Kita habiskan yang ni Daripada sesi petang. Okey, dia minta kamu tengok sesi petang saja. So kita akan tengok sesi petang sahaja. Daripada sesi petang, hitung kebarangkalian. Kedua-dua murid dipilih adalah perempuan. Kedua-duanya adalah perempuan. Maksudnya kita tengok sesi petang sahaja. Macam ni pula kita tengok. Okey, faham Kita tengok macam ini pula untuk soalan B. Dia tak kira lelaki, dia tak kira sesi pagi dah, petang saja. So, bilangan sampel kita berapa? Berapa semua sampel? Berapa? Inilah dia, ambil sesi petang semua. 82 tambah 96. Cikgu rasa itu jawapan dia 178. Okey Tarani, thank you. 178. Sesi petang sahaja. Okey. Pagi jangan tengok. Pagi perempuan, lelaki perempuan tak mau tengok. Tengok petang saja. Okey, soalan dia kedua-dua yang dipilih adalah perempuan. Maksudnya soalan minta cari kebarangkalian. P itu simbol untuk kebarangkalian. Yang pertama perempuan, yang kedua pun perempuan. Yang pertama perempuan, yang kedua pun perempuan. So kita tengok yang hijau cikgu highlight ni Okay. So yang pertama perempuan. Ada berapa kebarangkalian dia? Kali pertama kita dapat perempuan. Perempuan ada berapa? Perempuan ada berapa? Hey, 82 pandai. Okey, Tarani Peling. Perempuan ada 82 daripada semua berapa? Tadi 178. Okey, bagus. 178. Okey, thank you Tarani. Okey, sekarang kali kedua pula. Kita nak ambil yang kedua. Pelajar pertama sudah ambil, tak pulang balik. Kita nak ambil yang kedua. Nak dapat perempuan juga. So perempuan sudah ambil keluar seorang tadi first. Tinggal berapa perempuan? Okey, bagus. 81. Darab saja Bahagi berapa sekarang tinggal? 177. Peling Tarani. Cikgu rasa kamu dah faham. Okay, good. So, ambil kalkulator tekan. Dia nak betul kepada 4 angka berarti juga. Okay, berapa? Tekan kalkulator. (0.2108). Okey, itulah dia kebarangkalian. Kebarangkalian nilai dia tak boleh 1. Tak boleh lebih daripada 1. Baik, tu contoh cikgu ambil daripada soalan. Okey ni tak apa nanti kamu tengok. Untuk hari ni, ini tadi cikgu nak bincang, tak apalah. Cukuplah tu cikgu rasa. Okey, untuk hari ni tugasan kamu buat ni. Ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalan. Boleh cuba ke? Boleh tak? Boleh cuba dulu tak? Cuba dulu Karen.
Cuba dulu. Okay, good Karen. Yang lain boleh cuba dulu. Soalan 1, 2, 3, 4, 5. Muka surat 252. Ada masalah tanya. Tunjuk kat cikgu. Okay. So buat dulu soalan tu. Besok kita jumpa lagi. Boleh? Untuk kita bincang soalan ni dan cikgu sambung sikit. Kalau ada problem kita bincang soalan ni. Kalau tak ada masalah besok cikgu sambung untuk bahagian yang baru. Okay, thank you untuk join kelas cikgu pagi ni. Buat latihan, cikgu harap kamu semua okey. Belajar rajin Jaga diri baik-baik. Kita boleh bersurai tak kat sini lah, dah pukul 12 lebih. Okay kelas, thank you, bye. Okay, bye. You're welcome. Okay, bye.